بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا، ثبت أقدامنا وتمم تقصيرنا يا ربنا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Kita dalam pengajian pertama membaca kitab Al-Jami'us Saghir yang dikarang oleh Imam Suyuti radhiyallahu anhu. Wa nafa'ana bi'ulumihi wa ja'alana minal mukhlisina bi qiraatih. Tadi kita sampai pada hadis 2397. 2398. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat fata'arradu lah la'allahu an yusibakum nafhatun minha fala tashqawna ba'daha abadan. Terjemahannya, inna sesungguhnya, li bagi, Rabbikum pencipta kamu, fi pada, ayyami hari-hari, dahrikum sepanjang umur kamu, nafahatun kurniaan-kurniaan, fa maka, ta'arradu dedahkanlah diri kamu, lahu kepadanya, la'allahu moga-moga, an yusiba dikurniakan kepada kamu, an yusibakum dikurniakan kepada kamu, nafhatun satu bahagian, minha daripadanya, fala maka tidak, tashqawna kamu celaka, ba'daha setelahnya, abadan selama-lamanya. Jadi insyaAllah kita akan cuba bincangkan beberapa persoalan daripada hadis ni, dan kita cuba membincangkan jawapan-jawapan yang ulama' nyatakan. Dari persoalan yang pertama, apakah ta'arif nafhah tadi dari segi bahasa? Nafhah dari segi bahasa dia membawa 4 makna. Dari segi penggunaan di dalam bahasa Arab, nafhah mempunyai 4 penggunaan. Pertama, pukulan. Maksudnya kalau Arab berkata nafahathu ad-dabatu, binatang tadi memukulnya. Dan kedua, nafhah membawa makna tiupan. Maksudnya Arab berkata nafahatir rihu idza habbat, bertiup angin. Dan yang ketiga, nafahah membawa makna harum semerbak. Masa kalau Arab berkata nafahat tib,
idza faha. Maksudnya harum semerbak minyak wangi tersebut. Dan yang keempat, nafaha bermakna sebahagian daripada kurniaan. Jadi yang keempat ni lah yang dipilih oleh Imam Al-Munawi, syarah kepada hadis kita ni. Dia kata kat syarah bawah tu, nafhah maknanya ad-daf'atu minal atiyah. Satu kumpulan daripada kurniaan. Daf'ah tu maknanya sekali penolakan ataupun sekali pemberian. Minal atiyati daripada sesuatu kurniaan. Maknanya kurniaan tadi dia datang bergelombang. Gelombang pertama kurniaan tu datang, dia panggil daf'ah. Gelombang kedua dia panggil daf'ah saniyah. Gelombang ketiga dia panggil daf'ah salisah. Jadi setiap kali gelombang kurniaan tadi datang, maka itu diistilahkan sebagai nafhatun. Dan lafaz nafhah ni digunakan juga di dalam bahasa Arab. Maksudnya digunakan di dalam Al-Quranul Karim. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, walain massathum nafhatun. Maknanya dalam surah Al-Anbiya ayat 46. Walain dan sekiranya massathum kena kepada mereka nafhatun, satu bahagian, min azabi rabbika, daripada azab Tuhanmu, la yaqulunna, mereka akan berkata, ya wailana, kecelaan kepada kami, inna kunna zalimin, sesungguhnya kami ialah orang yang zalim. Dan itu penggunaan dari segi bahasa. Jadi sekarang ni kita nak bincang penggunaan lafaz nafhah dari segi istilah syarak. Istilah syarak tu maksudnya apakah yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi menyebut lafaz nafahatin di dalam hadis ni. Jadi untuk keterangan lafaz nafhat dari segi istilah syarak, maka ulama membahagikan kepada dua. Nafhah tadi nafhah tadi daripada segi syarak diistilahkan sebagai waridatun. Waridat ni maknanya sesuatu yang datang, warid, sesuatu yang datang. Apabila dinamakan waridatun, maksudnya dalam kitab-kitab tasawuf, nafahat ni diistilahkan sebagai waridat. Dan waridat dia ialah hasil daripada wirid. Mana apabila seseorang tadi berwirid, mengamalkan sesuatu wirid tertentu, seperti tahlil, tasbih, tahmid, isim mufrad, selawat dan seumpamanya, maka sesuatu wirid akan mendatangkan waridat. Maknanya kurniaan yang mendatang. Jadi diistilahkan sebagai waridatun. Jadi dibahagikan sekiranya nafahat ataupun waridat kepada ahlil bidayah. Ini pembahagian yang pertama. Ahli bidayah maksudnya orang yang berada di awal perjalanan tarekat. Sekiranya nafahat bagi orang yang berada di awal, ta'ti qawiyatan qahhariyatan. Maksudnya kurniaan tadi akan datang kuat dan menggagahi. Jadi dalam beberapa bentuk, sama ada ketakutan yang mengganggu seseorang tadi, ataupun kecintaan yang akan mengganggu dia juga. Kerinduan, kecintaan yang mengganggunya. Itu bentuk nafahat kepada orang yang berada di awal ibadat. Maksud tiba-tiba dia rasa takut sangat. Dia jumpa, ustaz, saya ni rasa macam nak mati dah. Saya ni rasa takut. Takut kepada diri sendiri, takut kepada hari mendatang, takut. Itu dia panggil khauf muz'ij. Ataupun tiba-tiba datang seseorang yang kata, saya nak beribadat sangat. Saya nak berzikir sangat. Saya rasa hidup saya tak sempurna. Saya rasa kerohanian saya tak ada makanan. Itu dia panggil waridat ataupun nafahat yang menimpa ataupun dikurniakan kepada seseorang. Adapun nafahat kepada ahli nihayah, maksudnya orang yang dah berada di penghujung perjalanan ibadat, maka dia diistilahkan sebagai at-tajalli bil haqa'iqi wal ulum. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala menzahirkan kepadanya hakikat-hakikat dan ilmu-ilmu. Jadi itulah makna nafahat. Nafahat maknanya satu kurniaan daripada Allah.
kurniaan kepada orang baru tidak sama dengan kurniaan kepada orang yang sudah berada di penghujung. Jadi yang nak dibincangkan ialah yang ketiga, persoalan ketiga. Apakah kesan daripada nafahat ini? Maksud Nabi SAW dia kata, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu Wa Taala ada nafahat. Jadi Nabi kata, dedahkanlah diri kamu. Okay, jadi contohnya seseorang tadi telah mendedahkan dirinya kepada nafahat. Jadi apakah kesan apabila seseorang tadi dikurniakan dengan nafahat tersebut? Maka dinyatakan, fatuz'ijuhu tilkal quwwatu ila nuhud ila maula. Maksudnya apabila Allah Ta'ala kurniakan nafahat tu pada seseorang, seseorang tadi akan berasa terganggu dengan kehidupan normal syahwatnya, dan kurniaan nafahat tadi akan membangkitkan semangatnya untuk beribadat, untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesan pertama sekali, fa yukhraju, maka seseorang akan dikeluarkan an awaidihi wa syahawatihi. Seseorang tadi dia akan dikeluarkan daripada adat kebiasaannya dan syahwatnya. Kalau adat kebiasaannya sebelum ni makan banyak, tapi bila dah datang nafahat tadi tu, dia rasa makan dah tak seronok dah. Adat dia sebelum ni tidur banyak. Sekarang bila dah ada nafahat tadi, dia rasa tidur pun tak seronok. Adat dia sebelum ni ialah pergi bersembang, pergi berjalan, melancong, main itu pelbagai bentuk mainan. Kan, sukan dan seumpamanya, membazir masa dia. Kenapa bila nafahat tadi datang, semua dia tinggalkan benda-benda tu. Itu kesan dia. Dan dia kata setengah daripada kesannya juga ialah orang tadi hilang daripada kesedaran dirinya secara 100%, dan itu diistilahkan sebagai al-jazb, tarikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu kesan apabila nafahat tadi datang. Maksud seseorang akan meninggalkan adat dan syahwatnya. Jadi kita tengoklah sekiranya dalam umur kita ni, daripada umur kita 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, ada tak tiba-tiba kita rasa nak meninggalkan syahwat, kebiasaan, keseronokan dunia yang telah berlaku, yang telah kita menjadikan adat dalam hidup kita tadi. Lepas tu persoalan yang keempat yang kita boleh bincangkan, nafahat ni bila dia memberi kesan kepada diri kita. Maksud Nabi kata carilah nafahat. Cuma soalannya bila nafahat ni memberi kesan. Jadi dinyatakan apabila nafahat tadi kasurat wa tazayadat. Maknanya apabila nafahat tadi dah berhimpun di dalam diri kita banyak. Contohnya nafahat tadi dia perlu kepada 100% untuk menggoncangkan seseorang. Daripada orang lalai tadi tu, dia nak goncangkan orang tu supaya tinggalkan kelalaian ni, kembali kepada Allah. Jadi dia perlu 100% lengkap. Jadi bulan pertama kan dia pergi cari nafahat tu, dia dapat 20%. 2 bulan ke seterusnya dapat ke 20. Sampai cukup 100%, baru nafahat tadi boleh bekerja, memberi kesan kepada dirinya. Itu ya soalan, bila nafahat tadi boleh memberi kesan? In kasurat, apabila dia dah banyak, kita dah berjaya kumpul dia banyak, baru dia boleh memberi kesan. Betul, yang kelima ni yang paling penting lah. Nabi kata dalam hadis ni, ayyami dahrikum, pada hari-hari sepanjang umur kamu. Jadi nak bincangkan hari apa? Bilakah hari yang Allah Ta'ala kurniakan nafahat tadi dengan begitu banyak? Jadi pertama sekali yang Nabi SAW menyatakan, sebagaimana Jibril datang kepada Nabi. Jibril berkata kepada Rasulullah, ya Muhammad, rahima anfu mri'in dakhala alaihi syahrul Ramadan thumma kharaja wa lam yughfar lahu. Maksud Jibril berkata kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Nabi Muhammad SAW, kehinaanlah kepada seseorang manusia yang masuk di dalam bulan Ramadan, kemudian dia keluar daripada bulan Ramadan, walam yughfar lahu, tetapi tidak diampunkan. Boleh? Jadi yang pertama sekali, hari yang paling penting tadi ialah bulan. Maksudnya ayam tadi yang Nabi katakan, hari-hari yang seseorang tadi dikurniakan nafahat, hari dia punya masa tu kita boleh bahagikan kepada 4. Ataupun kita boleh kembalikan kepada 4. Pertama, bulanan. Masa daripada sudut bulan. Kedua, masa daripada sudut mingguan. Ataupun tahunan. Tahunan, mingguan, harian dan setiap waktu. Okay, kalau daripada sudut tahunan, nafahat tahunan ialah pada bulan apa dia? Bulan
Ramadan. Adapun nafahat daripada sudut mingguan. Nafahat tadi diberikan secara mingguan. Setiap minggu ada, setiap minggu ada, setiap minggu ada. Maka dia merujuk kepada hari Al-Jumu'atu, hari Jumaat. Jadi dinyatakan bahawa Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, dia amat menjaga satu waktu pada hari Jumaat. Dan waktu tersebut ialah 1 jam sebelum matahari tenggelam. Maksudnya hari Jumaat, kan selepas orang sembahyang Jumaat, lepas itu kita ada asar. Lepas itu kita akan pergi kepada jam terakhir. Maksudnya kalau maghrib tadi pukul 7.30, daripada pukul 6.30 sampailah kepada pukul 7.30. Sejam yang terakhir, itulah yang dijaga oleh Sayyidatina Fatimah, kerana dia mengetahui pada waktu tersebut terdapat banyak kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Okay, daripada sudut harian, pertama dari sudut tahunan ialah bulan Ramadan. Daripada sudut mingguan ialah hari Jumaat. Daripada sudut harian, setiap hari ni dalam 24 jam ni. Jadi dinyatakan, berkata sebahagian ulama arifin, innallaha yanzuru bil ashar ila qulubil mutayaqqidhin. Allah Subhanahu wa taala memandang pada waktu sahur, maknanya setengah jam sebelum subuh ataupun sejam sebelum subuh. Waktu sahur tu Allah Ta'ala memandang kepada hati manusia-manusia yang tidak tidur. Fayamla'uha, lalu Allah memenuhkannya anwaran, dengan cahaya-cahaya. Fataridul fawaidu ala qulubihim fatastanir, maka banyak faedah-faedah yang datang ke dalam hati mereka, lalu hati mereka tadi disinari dengan cahaya yang banyak. Kemudian dikata, daripada hati mereka tadi itu, tantasyiru min qulubihim ila qulubil ghafilin, kepada hati manusia-manusia yang lain yang tidak berjaga pada masa tersebut. Boleh. Dari itu ialah masa daripada sudut harian. Maknanya harian kita ada masa sahur. Waktu sahur tadi itu sejam sebelum subuh. Okay, jadi dia ada satu lagi helahnya untuk kita dikurniakan dengan nafahat setiap masa. Kita boleh dikurniakan nafahat tu daripada pagi sampai ke petang, petang sampai ke malam, lepas tu ulang balik, malam sampai ke pagi, pagi sampai ke petang, sampai kepada malam. Jadi persoalannya bilakah nafahat tu dikurniakan setiap masa? Dari jawapannya dinyatakan fi ardil awliya'i nafahatun. Sesungguhnya pada bumi, tempat tinggal wali Allah Subhanahu wa taala, maka di situ ada nafahat yang berkekalan, nafahat yang berterusan. Boleh faham tak? Jadi dia ada nafahat yang berbentuk sementara, datang sebulan sekali, datang setahun sekali, datang seminggu sekali. Tapi dia ada nafahat yang berkekalan, iaitu pada tempat di mana wujudnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala, sama ada mereka yang telah hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Jadi ulama syarahkan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la ajidu nafasar rahman min qibalil Yaman." Aku mendapati nafas ar-Rahman, maknanya kurniaan Allah Taala daripada arah Yaman. Maksud Nabi cakap tu di zaman dia, Nabi kata di sebelah Yaman sana ada kurniaan dari satu nafas ar-Rahman tadi tu yang disebutkan sebagai kurniaan Allah Ta'ala daripada Yaman. Jadi kenapa dia Nabi sebut Yaman tadi? Jadi ulama syarahkan kerana di sana ada Uwais Al-Qarni. Daripada Uwais Al-Qarni itulah akan siapa saja pergi berjumpa dengan dia akan dikurniakan dengan nafahat. Dan ulama tafsir menyata juga apabila Allah Ta'ala mengarahkan Nabi Musa pergi ke Madian. Kenapa diarahkan Nabi Musa pergi ke Madian? Kerana di sana ada Nabi Shu'aib alaihi salatu wassalam. Boleh, jadi itu ialah 4 keadaan bagaimana, ataupun 4 waktu bagaimanakah kita nak dikurniakan dengan nafahat tadi, waktu nafahat. So, Nabi katakan ayyam, pada hari-hari dahrikum. Jadi sama ada tahunan dan seumpamanya dah dibincangkan. Jadi persoalan yang ke-6, persoalan ke-6 yang kita nak bincangkan, Nabi kata fata'arradu. Apa makna fata'arradu? Dedahkanlah diri. Jadi persoalan ni macam manakah mendedahkan diri tadi?
Sebab kita memang ada je kat rumah. Kan kita memang ada je di mana-mana pun. Jadi kalau nafahat tu datang, kita memang ada saja. Jadi pertama sekali dinyatakan, cara mendedahkan diri tu ialah dengan cara memotong an qalbihi, daripada hatinya, jawazibad dunia, tarikan-tarikan dunia. Boleh. Itu makna dedahkanlah diri. Cara mendedahkan diri itu ialah dengan kita tadi menghentikan ingatan dan menghentikan kecintaan kepada dunia. Jadi dinyatakan dalam syarah, orang yang tertarik kepada dasar, kepada tempat yang rendah, dunia tadilah, ditarik kepada tempat yang rendah, ditarik kepada syahwat, la yanjazibu ila a'la illiyin. Dia tak boleh tertarik kepada darjat yang tinggi. Maksudnya dia ditarik ke bawah. Nafahat tadi datang nak tarik dia ke atas. Tapi dia ikat hati dia dengan tarikan ke bawah tadi, ke dasar, ke neraka well dari Jahannam tadi. Jadi nafahat tadi datang, tak boleh nak tolong dia. Sebab dia masih tertarik tadi. Jadi dinyatakan kullu mahmumin bid dunya fahuwa munjazibun ilaiha. Setiap orang yang kerisauannya kepada dunia, fikirannya kepada dunia, kan, fikirannya kepada macam mana nak tambah harta lagi, fikirannya macam mana nak bersaing lagi, macam mana nak berebut lagi, kan, tak cukup-cukup lagi. Kalau pemikirannya semata-mata dunia, maka orang tersebut ialah orang yang tertarik kepada dasar, tertarik kepada tempat yang rendah. Maka apabila nafahat tadi datang pun dia tak dapat faedah. Sebab dia tidak mendedahkan diri ni, dia pergi menyorokkan diri ni ke dasar. Nah, itu yang dinyatakan bagaimana cara ta'arud tadi tu. Yang Nabi kata dedahkanlah diri tadi tu ialah dengan cara kita tadi memotong hubungan dunia, kecintaan, kerisauan daripada hati kita dengan cara membersihkan hati tersebut. Maksudnya kita duduklah duduk kan, baca istighfar, duduk baca Quran, kita duduk lagi sembahyang. Maksudnya kita cuba fokuskan kepada Allah Ta'ala, kepada akhirat, berhentikan daripada ingatan kepada dunia tadi. Dan soalan ketujuhnya, apa syarat supaya orang tadi dihukumkan sebagai orang yang mendedahkan diri? Maka jawapannya ialah diriwayatkan daripada seorang murid. Guru tu kata kepada murid, wahai anak muridku, sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai nafahat pada siang dan malam yang akan dikurniakan kepada hati orang-orang yang berjaga. Ini syarat dia. Dan dia tak akan kena kepada hati orang yang tidur. Jadi jawapannya, syarat untuk seseorang terbuka untuk menerima nafahat tadi ialah apa dia? Ialah at-tayaqquz, maknanya tidak tidur. Maknanya hatinya dah bangkit. Maksudnya hati ni tadi kita dah hidupkan hati ni dengan berzikir. Allah, Allah, Allah. Jadi itulah masalahnya sekarang. Maksudnya kalau hujan datang, yang nak menahan hujan itu ialah baldi. Kita nak ambil air, kita bawa baldi, kita keluar, tak ada hujan tersebut, dapatlah air. Jadi soalannya sekarang, kalau nafahat tadi datang, apa punya alat tadah tadi? Yang menadah nafahat tadi ialah hati. Tapi sekiranya hati tadi tertutup, ataupun hati tadi mati, jadi nafahat tadi datang, tak boleh masuk ke dalam diri kita. Sebab hatinya masih belum bangkit. Itu syaratnya lah. Syarat dinyatakan ialah al-qulub al-mutayaqqidhah. Syarat untuk seseorang dikurniakan dengan nafahat ialah hatinya sudah bangkit. Wa tukhti'ul quluban na'imah. Dan dia akan tidak pergi kepada hati-hati yang tidur. Hati-hati yang tidak bangkit berzikir mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan soalan seterusnya, apakah yang menghalang hati tersebut daripada nafahat? Okay, jadi yang paling kita takut sekali dinyatakan, menghalang ialah tarakumiz zulumat. Bertindan-tindan, berlapis-lapisnya al-zulumat, kegelapan. Kegelapan dosa, kegelapan syahwat, kegelapan maksiat. Itulah yang akan menyebabkan dia menghalang. Jadi maksudnya kalau orang tadi hati ni dah mula bangkit sekalipun, kan, tapi dia tiada istighfar, kan, tidak membersihkan dirinya. Jadi perlu kepada istighfar setiap hari untuk kita diterima, hati kita tadi mampu untuk mengambil nafahat tadi. Dan dinyatakan juga salah satu perkara yang menghalang daripada nafahat ialah su'ul adab. Adab yang salah ataupun adab yang jahat.
apabila seseorang tadi berada dengan al-arifin. Sebab kita dah bincang tadi. Salah satu tempat dikurniakan nafahat ialah fi ardil awliya. Apabila kita berada di bumi wali-wali Allah. Kita datang kepada rumah mereka, kita datang menziarahi mereka. Tapi syarat dia kata jangan ada adab yang salah. Kerana sekiranya adab tadi salah, maka dihalang juga daripada dikurniakan dengan nafahat. Okay, jadi persoalan yang ke-9 ni, apabila kita tadi dah mencari waktunya, lah kita dah cuba membangkitkan hati, lepas tu kita dah membersihkan diri. Jadi apakah yang nak diminta? Apakah doa yang nak kita baca di waktu-waktu yang telah Nabi nyatakan tadi? Okay, jadi untuk doa tadi ni, dia ada satu riwayat hadis ni juga. Maksudnya daripada Sayyidina Anas bin Malik, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Utlubul khaira dahrakum kullah." Kamu tuntutlah kebaikan daripada zaman kamu ni. Wa ta'arradu, dan dedahkanlah diri kamu linafahati rahmatillah, kepada kurniaan-kurniaan rahmat Allah. Jadi Nabi kata sesungguhnya bagi Allah ada kurniaan-kurniaan daripada rahmatnya yang akan diberikan kepada siapa yang Allah Ta'ala ingin dari kalangan hamba-Nya. Jadi apabila kita tadi dah berada di dalam keadaan tersebut, waktu dikurniakan nafahatul rahmat tadi, Nabi kata, was'aluhu an yastura auratikum. Mohonlah daripada Allah Ta'ala untuk menutup aurat-aurat kamu. Ini permintaannya. Maksud dalam doa yang kita baca pagi petang tu, Allahumma astur aurati. Dan minta juga daripada Allah, wa yu'min, agar Allah tadi mengamankan rawatikum, segala ketakutan-ketakutan kamu. Boleh, jadi itu dua. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, tutuplah segala aib diriku. Jadi doa ni penting. Apa makna tutup aib? Maknanya, kalau kita dengan sifat manusia, semuanya aib. Maknanya percakapan kita pun aib, penglihatan kita pun aib, akhlak kita pun aib. Semuanya buruk lah. Aib ni maknanya satu yang memalukan, sesuatu yang amat hina. Jadi kita minta Allah Ta'ala tutupkanlah. Kan? Jadi kalau Allah Ta'ala tutupkan kita punya segala sifat-sifat yang jahat tadi tu, jadi Allah Ta'ala akan tukarlah dengan sifat-sifat Al-Quran. Tu makna tutup tadi. Sebab tu bila ditanya apakah akhlak Nabi Muhammad SAW, maka dia nyatakan akhlaknya ialah Al-Quran. Maknanya akhlak manusia biasa, akhlak kita yang tak baik ni, telah ditukar menjadi ditutup. Ditutup dan digantikan dengan akhlak Al-Quran. Jadi tu makna tutuplah auratku. Dia merangkumi juga dosa, kan? Dosa-dosa tu minta ditutup dengan pengampunan. Tapi doa yang Nabi ajar ni, menutup segala aib ni, dia lebih luas. Dia merujuk kepada semua sifat-sifat jahat, ditutup dengan 99 Asma'ul Husna tadi tu. Nama-nama Allah yang baik tadi tu, kita mohon agar Allah Ta'ala tutup nama-nama kita yang jahat dengan nama-namanya yang baik. Kan seperti nama Allah tadi ada namanya Asy-Syakur. Jadi kalau kita hamba yang bersyukur. Ada nama Allah tadi seperti Sabur, kan? Jadi kita manusia yang bersabar. Kan? Jadi nama Allah tadi seperti Ar-Rahman, Rahim. Kan? Moga Allah jadikan kita ni manusia yang mempunyai rahmat, belas kasihan dan seumpamanya. Itu doa yang paling agung Nabi ajar. Nabi kata kalau kamu duduk di dalam waktu-waktu nafahat, kamu mohonlah Allahumma astur aurati. Wahai Allah Ta'ala, tutupkanlah auratku. Tapi kita niatlah tadi makna tu. Makna kita dah bincang tadi, kita niatkan. Wa amin rawati, dan amankanlah segala ketakutanku. Jadi dia merujuk kepada dua. Yang ustur aurati tu ialah raja. Amin rawati tu ialah khauf. Menzahirkan ketakutan. Ketakutan daripada neraka, ketakutan daripada fitnah, ketakutan daripada musibah, bala bencana. Jadi macam mana sekalipun Nabi ajar kepada kita, doa tu dia mesti menggabungkan antara apa dia? Ar-raja, pengharapan, permintaan, wal khauf, dan minta lindung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bacalah doa tadi tu. Kalau kita hafal Arabnya, kita hafal lah. Kalau tak ingat, kita baca bahasa Melayu je. Wahai Allah Ta'ala, tutuplah segala aibku, segala sifat-sifat burukku, segala kejahatanku, dan kau selamatkanlah ku daripada segala ketakutan. Itu doa yang Nabi ajar. Dan kemuncaknya, dan soalan terakhir ni,
Apakah kemuncak terakhir yang nak dicapai? Daripada Nabi kata, dedahkanlah diri kamu tadi. Itu ada dalam hadis yang kita baca ni lah. Nabi kata, kalau dikurniakan kepada kamu sedikit saja daripada nafhat tadi, fala tashqawna ba'daha abadan. Apa benda fala tashqaw tu? Maksud kamu tidak akan celaka selama-lamanya. Jadi kecelakaan ni, lawan kepadanya ialah as-sa'adatu, ialah kebahagiaan. So dalam hadis yang lain, hadis yang ni juga, Nabi kata, boleh jadi ada satu doa masa kamu duduk dalam waktu tersebut, wala'alla da'watan. Dia kata, moga-moga adalah sekali kamu berdoa, antuwafiqa rahmatan. Doa kamu tu berkebetulan dengan rahmat yang sedang turun tadi. Rahmat nafahat tu turun, fayas'ad biha sahibuha sa'adatan. Maka akan bahagia orang yang berdoa tadi, kebahagiaan la yakhsaru ba'daha abadan, yang dia tidak akan rugi selepasnya selama-lamanya. Jadi Nabi kata fala tashqaw tadi tu, tidak celaka, lawannya apa dia? Sa'adatun, ialah kebahagiaan selama-lamanya. Jadi itulah kemuncak yang nak dicapai. Maksudnya kebahagiaan ni, itulah yang dicari oleh semua manusia sekarang. Maksudnya manusia hidup dengan tekanan sekarang ni, tekanan kerja, tekanan apa lagi, gangguan manusia. Kalau tak ada manusia ganggu, jin pula ganggu. Kan jin ganggu dia tengah tidur, kan jin tekan dia tengah tidur, kan ganggu anak-anak. Kan anak jadi menangis semalam. Jadi gangguan ni banyak. Jadi lawan kepada semua kecelakaan gangguan ni, itu belum kita bincang kecelakaan di dalam kubur, kecelakaan di akhirat neraka. Jadi semua ni lawan ni ialah as-sa'adatu, kebahagiaan. As-sa'adah, kebahagiaan tadi. Itulah yang nak dituntut. Dan lafaz sa'adah tadi tu Nabi nyatakan di dalam riwayat yang lain. Maksudnya dinyatakan dalam hadis, meninggal dunia salah seorang sahabat Nabi, Muhammad ibn Maslamah al-Ansari. Muhammad bin Maslamah al-Ansari ni, dia ada pedang yang digunakan untuk berperang. Dekat pedang tadi tu diikat satu kain dan dia tulis hadis ni. Dekat kain tadi dia tulis, sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai nafahat dalam umur kamu, maka hendaklah kamu dedahkan diri, moga-moga satu doa menepati rahmat, maka bahagialah orang itu selama-lamanya. Maksud zaman dulu, pedang ni dibawa ke mana saja 24 jam. Jadi kenapa dia tulis dekat pedang dia tadi? Supaya sentiasa dia tengok, dia teringat. Sentiasa dia tengok, dia teringat. Supaya dia teringat tadi tu, dia doa lah. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma astur awrati wa amin. Maksudnya kita kena, hadis ni amat penting. Sebab inilah kebahagiaan seseorang. Mencari waktu-waktu peluang tadi. Cuma takutnya kita terlupa. Hari ni kita bacalah hadis ni. Kan lepas ni kan kita balik, dikhawatiri terlupa masa-masa yang dah dibincangkan tadi. Jadi seorang sahabat yang meninggal dunia ni, macam dia nak mengingatkan dirinya, diikat satu kain yang ditulis hadis tersebut di pedang ni, dan pedang dia orang bawa sentiasa sehingga mereka tadi meninggal dunia. Jadi kalau macam kita akan bawa telefon sentiasa ke mana saja kita pergi, kita tulislah dekat telefon tadi. Buatlah dia jadi wallpaper ataupun sebagainya, tulis. Jadi setiap kali kita buka telefon, kita akan teringat hadis daripada Nabi SAW tentang kepentingan mencari ataupun mendedahkan diri kepada nafahat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu beberapa persoalan lah yang kita boleh bincangkan pada hadis 2398, wallahu taala alam. Jadi kita sambung hadis yang seterusnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna li sahibil haqqi maqalan. Mana daripada anak Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna li sahibil haqqi maqalan. Sesungguhnya bagi orang yang mempunyai hak. Hak yang dimaksudkan sini ialah orang yang memberikan hutang. Orang yang memberikan hutang, dia ada maqalan, dia berhak bercakap. Berhak bercakap untuk menuntut hutang ni lah. Berhak bercakap di hadapan qadi, dan mengadu bahawa orang ni tidak lagi membayar, masih lagi belum membayar hutangku. Jadi hadis ini dia merujuk kepada
peristiwa yang berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam istaqrada dabbatan. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia meminjam seekor binatang daripada seseorang. Yang dimasukkan binatang tadi ialah unta. Dia macam ni, pinjam ni, dia ada pinjam, hantar balik barang yang sama. Macam contohnya, minta pinjam buku. Okey, apabila kita bagi dia buku ni, dia mesti hantar buku ni yang sama. Buku yang kita bagi ni, dia hantar balik lah. Tapi dia ada satu lagi, dia panggil al-qard. Qard ni maknanya, kita pinjam, kita pakai benda tu, habis kita ganti benda yang sama. Macam duit lah. Bila orang bagi kita pinjam duit, duit tu kita dah pakai. Bila duit tu dah habis, nilai duit tu berpindah ke dalam zimmah, tanggungan. Maksud benda yang kita pinjam dah tak ada dah. Duit tu dah habis kita pakai, dah habis kita belanjakan. Jadi nilai hutang tu pergi mana? Hutang tu pindah ke dalam zimmah, tanggungan diri manusia. Jadi kalau pinjam duit ni maklum biasa. Maksudnya pinjam duit, lepas tu diri kita menanggung hutang, selepas 2-3 tahun ataupun 2-3 bulan kita bayarlah hutang tersebut. Tapi soalan sekarang ni, Nabi SAW dia pinjam seekor binatang. Kan dia pinjam seekor unta. Jadi unta tu dah disembelih. Kan unta tu dah dimakan ataupun seumpamanya. Jadi orang tu datang, Tuhan kepada unta tadi datang. Apabila dia datang kepada Nabi SAW, dia tak bagi tahu lah siapa orang tersebut. Kan? Apabila dia datang, masa dia nak minta unta tadi tu, dia bercakap dengan kasar kepada Nabi Muhammad SAW. Bila cakap dia kasar, sahabat nak pergi pukul. Sebab tak jaga adab dengan Nabi Muhammad SAW. Bila sahabat nak pergi ajar kan, betulkan adab orang tu, Nabi kata, tak apa-apa, biar. Biarkan orang tu, apa tu Nabi kata ni? Inna li sahibil haqqi maqalan. Sesungguhnya orang yang datang menuntut haknya, hutangnya, maqalan dia memang boleh bercakap, biar dia bercakap lah. Lepas tu Nabi arahkan salah seorang sahabatnya. Jadi sahabat-sahabat tadi belikan seekor unta, nak cari unta seperti mana yang dipinjamkan kepada Nabi tu, umur yang sama tak ada. Jadi sahabat kata, wahai Rasulullah, kami cari umur yang sama ni tak ada. Jadi Rasulullah kata, belilah umur yang lebih sikit. Maksudnya lagi mahal lah harganya. Jadi sahabat beli unta yang umurnya lebih sikit, bayarkan. Dan Nabi kata, sebaik-baik kamu ialah manusia yang paling baik dalam menunaikan hutangnya. Maksudnya kita hutang RM10, kita bayar RM11. Itu dia kata orang yang paling baik. Dia hutang tadi, untanya kecil sikit, Nabi bayar dengan unta yang lebih dewasa. Ada tu kisah tentang lafaz inna li sahibil haqqi maqalan. Macam mana? Hebat bahasa Arab ni. Orang yang berhak bercakap. Maqal tu maknanya percakapan. Percakapan. Sebab sahibul haq tu maknanya tuan hak tadi. Daripada lafaz qala yaqulu tadi. Maqalan maknanya dia hak bercakap. Jadi Imam Al-Muhallab dia kata, difahami daripada hadis tersebut, siapa yang tidak beradab dengan sultan. Sebab Nabi dia istilahnya sultan, dia ialah pemerintah. Apabila datang orang tidak beradab, dia kata harus kepada orang-orang kiri kanan tadi tu ayyu'aqibuhu ala zalika. Harus orang-orang tadi menghukum orang yang salah adab tadi dan mengingkari orang yang salah adab tersebut. Sekalipun sultan tak suruh. Sultan dia diam je, tapi kalau orang kiri kanan ni nak tarik orang tu pergi keluar, pukul, marah ke apa ke, boleh. Kecuali sekiranya sultan tadi larang, baru dia punya orang kiri kanan ni kena berhenti. Sambung hadis seterusnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna li sahibil Qur'an inda kulli khatmatin da'watun mustajabatun wa syajaratun fil jannah law anna ghuraban tara min asliha lam yantahi ila far'iha hatta yudrikahul haram. Jadi terjemahannya, inna sesungguhnya, li sahibi bagi tuan Al-Qur'ani Quran, inda ketika, kulli setiap,
khatmatin khatam, da'watan doa, mustajabatan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala kurniakan juga dengan syajaratan, satu pokok, fil jannati, di dalam syurga. Lau jikalau, anna sesungguhnya, ghuraban, seekor burung gagak, tara, terbang, min asliha, daripada pangkal dari, lam yantahi, tidak akan berpenghujung, tidak akan sampai, ila far'iha, kepada hujung pokok, hatta, sehinggalah, yudrikahul haram, menimpa burung tersebut al-haram, tua. Jadi hadis ini pertama sekali dia ialah satu kelebihan kepada sahibil Quran. Jadi dalam syarah tu Imam Al-Munawi dia menyatakan Nabi SAW dia kata dalam hadis ni lah, sahibil Quran. Dia ada hadis yang ke depan ni, Nabi kata qari'il Quran. Boleh. Hadis yang depan tu sikit, tapi insyaAllah kita baca kemudian. Jadi ulama bezakan apa makna sahibil Quran dengan qari'il Quran. Okay, jadi kalau qari'il Quran dinyatakan dalam syarah tu ialah orang yang membaca Quran dan menghafaz Al-Quran. Menghafaz Al-Quran dia ialah salah satu fardu kifayah. Memelihara bacaan, sebutan, makhraj, sifat agar boleh dibaca dengan baik oleh setiap generasi. Dia mesti ada satu generasi yang memelihara bacaan Al-Quran. Jadi semata-mata kita berniat menghafal, memelihara bacaan sanad Al-Quran, itu sendiri pun dah satu fadilat yang Allah Ta'ala akan mengurniakan kepadanya doa yang mustajab. Tapi apabila Nabi nyatakan sekarang ni, hadis yang 2400 ni, Nabi sebutkan ialah sahibil Quran, orang yang bersahabat dengan Quran. Dia tak sama dengan pembaca. Sebab dalam syarah dia kata, bila nama sahibil Quran, dia maksudkan orang yang memelihara hak Al-Quran. Orang yang mentadabur Al-Quran. Orang senangnya orang mengamalkan Al-Quran. Ataupun diistilahkan orang yang menjadikan Quran tadi sebagai akhlak di dalam dirinya. Maksudnya dia berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Dalam masa yang sama dia mengkhatamkan bacaan. Dia buat bacaan khataman tu. Tapi dia baca untuk khatam tu, niatnya lah untuk mengkaji diri dia. Ni akhlak ni dah ada ke belum? Ini sifat ni dah ada ke belum? Ini amalan ni dah sempurna ke belum? Dia baca tu dengan niat amalan, mengamalkan Al-Quran. Itu baru dia panggil sahibul Quran. Jadi setiap kali dia baca, dia kaji ayat-ayat Quran ni pada diri dia. Ini apa yang nak diarahkan, ini apa yang dilarang, apa pengajaran dan diamalkan. Baru dia istilahkan sebagai sahibil Quran. Jadi yang kurniaan yang Allah berikan dalam hadis ni ada dua perkara. Pertama ialah doa yang mustajab. Doa mustajab ni kita maklum lah. Wa syajaratun fil jannah, dan Nabi kata Allah kurniakan satu pokok. Okay, jadi pokok ni, maknanya kalau kita tengok pokok, dia ada pangkal pokok ni. Lepas tu dia akan ada daun. Daun dia berkembang macam ni lah. Jadi Nabi kata kalau burung tu terbang daripada pangkal ni, terbang ikut daun ni, ke kanan sampai ke hujung tadi. Sampai daripada burung tadi muda sampai burung tadi tua, tak sampai ke hujung tadi. Jadi dia maksudkan burung di sini ialah ghuraban, ialah burung apa tu? Burung gagak. Jadi dalam kalau kita baca tentang ciri-ciri khusus burung gagak ni, dia adalah antara burung yang panjang umurnya. Maksudnya dia boleh mencapai sehingga 22 tahun, 21 tahun. 22 tahun burung gagak tu. Dia boleh pergi jauh. Jadi umurnya sememangnya lah panjang. Jadi kalau kita bayangkan, kalau kita naik kereta tak berhenti 20 tahun, burung gagak terbang lagi laju daripada kereta tu. Kan, kalau kita naik kereta 20 tahun, tak tahu daripada Malaysia sampai ke mana. Itulah sebesar-besarnya pokok yang Allah Ta'ala kurniakan. Apabila dia mentadabur Al-Quran, dia mengamalkan Al-Quran, dia khatam sekali pusingan. Jadi Quran tu kita baca sebagai panduan ibadat. Jadi difahami daripada hadis ni,
apabila seseorang tadi mengkhatam kitab-kitab isi kandungan Al-Quran, dikurniakan juga dengan benda yang sama ni. Quran tadi tu amat luas isi kandungannya, tapi kita keluarkan satu bidang namanya akidah, kita keluarkan satu bidang namanya fiqh, dan kita keluar namanya tasawuf. Jadi kalau kita baca buku fiqh, kan, buku akidah, buku tasawuf, dan kita baca dengan niat mentadaburkan, mengamalkan, apabila kita khatam kitab ni, moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kurniaan yang sama. Kan Allah Ta'ala kurniakan doa mustajab pada ketika khataman kitab. Suatu zaman dulu, kan, ulama-ulama zaman dulu apabila khatam saja kitab, dia akan buat sembelih, kan, lembu, kambing sebagainya untuk menjemput manusia datang makan supaya dapat sama-sama berdoa. Dan macam mana kita baca bawah ni, Sayyidina Umar bin Khattab, apabila dia khatam mempelajari surah Baqarah tadi selama 12 tahun, satu riwayat kata 8 tahun, khatam Baqarah saja dia buat keduri. Dia sembelih unta, kan, panggil sahabat tadi makan. Kerana mereka tahu ada doa mustajab. Jadi kita panggil kawan-kawan kita, niat bersedekah, doa sama-sama supaya Allah Ta'ala beri pengampunan, Allah Ta'ala berikan keselamatan. Dan kurniaan khusus tadi ialah satu pokok yang amat besar. Dia pokok yang amat besar ni sebab apa perlu besar ni? Sebab syurga tadi amat luas. Allah Ta'ala akan mengurniakan syurga yang amat luas. Tapi kalau syurga tadi kita kosong, kan, kita ada tanah luas tapi kosong. Jadi dia tidak mendatangkan kegembiraan. Dia keseronokannya apabila ada tanah yang luas, ada pokok yang amat besar. Itu ialah kurniaan dunia dan akhirat kepada seseorang. Jadi manusia sekarang ni kan suka kat rumah ni tanam pokok macam-macam. Dalam rumah pun dia tanam pokok lagi. Tapi yang penting sekali adalah pokok di akhirat daripada amalan yang kita buat di dunia. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi insyaAllah sekiranya Allah izin, kita sambunglah hadis seterusnya pada pengajian yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.